Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini kisah di mana peristiwa di Bukit Safa. Baginda sallallahu alaihi wasallam naik ke atas Bukit Safa dan menyeru kaum kerabatnya kepada Islam secara terang-terangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni nadhirun lakum baina yadayya 'adzibin syadid. Innama mathali wa mathalukum kamathali rajulin wa al-aduwa fantalaqa yarba ahlah." Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan di hadapan azab yang pedih. Aku ini seumpama seorang lelaki yang melihat musuh yang akan menyerang kaumnya, lalu dia naik ke tempat tinggi untuk menyelamatkan mereka. Abu Lahab berkata, Tabban laka sa'iral yawm alihaza jama'tana fanazalat tabbat yada abi lahabin wa taba. Celaka engkau sepanjang hari ini. Adakah hanya kerana perkara ini engkau mengumpulkan kami? Lalu turunlah surah Al-Masad. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga menyeru kepada akhlak dan budi pekerti yang mulia. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Al-Adabul Mufrad. Ucapan Ja'far radhiyallahu anhu di hadapan An-Najasi mengandungi asas ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh ini. Antaranya ialah menggesa dan menyembah Allah, meninggalkan amalan penyembahan berhala, mengerjakan solat, membantu orang yang memerlukan, berpuasa, bercakap benar, menunaikan amanah, menghubungkan silaturahim, menjaga hubungan baik dengan jiran, menahan diri daripada perkara haram, tidak membunuh, meninggalkan perkara keji seperti zina dan berkata dusta, atau saksi palsu, memakan harta anak yatim dan menuduh zina. Ja'far radhiyallahu anhu berkata, "Ayyuhal malik, kunna qauman ahla jahiliyah, na'budul asnam wa na'kulu maitah wa na'til qawahis wa naqta'u arham wa nusi'ul jawar wa ya'kulu minna qawiyyu ad-da'ifa fakunna ala zalik hatta ba'athallahu ilayna rasulan minna na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu fada'ana ila Allahi linuwahhidahu wa na'budahu wa nakla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi minal hijarati wal awthani wa amarna bisidqin al hadithi wa ada'in al amanah wa silatir rahimi wa husnil jiwari wal kaffi anil miharimi wad dima'i wa nahana anil fawahishi wa qawli zur wa akli malil yatim wa qazfil mahsanati wa amarna an na'budallaha wahdah la nushrika bihi syai'a wa amarna bis salati waz zakati was siyami fa'addada alayhi umural islami fasaddaqnahu wa amana bihi wattaba'nahu ala ma ja'ana bihi min dinillahi fa'abadna Allah wahdah falam nushrik bihi syai'an wa harramna ma harrama alaina wa ajallalna ma halalna fa'ada alaina qaumuna fa'azzabuna wa fatuna an dinina liyarudduna ila ibadatil awsani min ibadillahi ta'ala wa an nastahilla ma kunna nastahillu minal khaba'ith falamma qaharuna wa zalamuna wa dayyaqu alaina wa halu bainana wa baina dinina kharajna ila biladika
wahtaranaka ala man siwak wararina fi jiwarik warajawna alla nuzlama indaka ayyuhal malik. Tuanku, dahulu kami kaum yang hidup dalam jahiliyah. Kami menyembah berhala. Kami memakan bangkai. Kami melakukan perkara-perkara keji, yakni zina, memutuskan silaturahim, menyakiti jiran, orang yang kuat dalam kalangan kami, menindas golongan lemah. Begitulah keadaan hidup kami sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala mengutus seorang rasul daripada kalangan kami. Kami kenal nasab keturunannya, sifatnya yang sentiasa bercakap benar dan kesucian dirinya. Lalu dia mengajak kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kami mengesakannya dan menyembahnya sahaja. Dia mengajak kami meninggalkan amalan menyembah batu-batu dan berhala-berhala yang diamalkan oleh nenek moyang kami. Dia memerintahkan kami agar bercakap benar, sentiasa menunaikan amanah, menghubungkan silaturahim, menjaga hubungan baik dengan jiran, menahan diri daripada perkara-perkara haram dan menumpahkan darah. Dia melarang kami daripada melakukan perbuatan-perbuatan keji seperti zina, memberi kesaksian palsu, memakan harta anak-anak yatim, menuduh zina. Dia memerintahkan kami supaya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang esa, tidak mensyirikkannya dengan sesuatu. Dia juga memerintahkan kami mengerjakan solat, menunaikan zakat yakni sedekah dan berpuasa. Jafar menyebutkan beberapa ajaran Islam, maka kami membenarkannya dan beriman dengan ajarannya. Kami mengikuti apa yang dibawanya daripada agama Allah, maka kami menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang esa. Kami tidak mensyirikkannya dengan sesuatu. Kami mengharamkan apa diharamkan kepada kami, dan kami menghalalkan apa yang halal. Tiba-tiba kaum kami bertindak zalim terhadap kami. Mereka menyeksa dan menindas kami. Mereka bertindak demikian supaya kami kembali menyembah berhala dan tidak lagi menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kami kembali melakukan perkara-perkara kotor dan keji. Apabila mereka menindas kami, menzalimi kami dan menyusahkan kehidupan kami, serta menghalang kami daripada beramal dengan agama kami, kami pun keluar meninggalkan tanah air kami ke negeri tuanku. Kami memilih negeri tuanku daripada negeri lain. Kami harap kami tidak dizalimi di sini tuanku. Orang-orang musyrikin yang terkejut dengan dakwah yang disampaikan menemui bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Talib, lalu memintanya agar menasihati anak saudaranya untuk menghentikan usaha dakwah. Para ulama mencatatkan 3 kali pertemuan dilakukan dengan Abu Talib. Apabila hampir tibanya musim haji, puak Quraisy bimbang seandainya para jemaah haji terpengaruh dengan dakwah yang disampaikan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka pun menuduhnya sebagai tukang tilik, gila dan penyair. Al-Walid bin Al-Mughirah mencadarkan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh sebagai tukang sihir. Turunlah ayat ini kepada Al-Walid. Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu mala mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azida kalla innahu kana liayatina anida sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar thumma kutila kaifa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma atbara wastakbar faqala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qaulul bashar. Biarkanlah aku bertindak
terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan kulapangkan baginya, yakni rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya, sekali-kali tidak, sekali-kali tidak, yakni akan aku tambah, kerana sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami, iaitu Al-Quran. Aku akan membaninya mendaki pendakian yang memayahkan, kerana sesungguhnya ia telah memikirkan dan mereka-reka berbagai tuduhan terhadap Al-Quran, maka binasalah dia kepadanya. Bagaimanakah dia berani mereka-reka yang demikian? Sekali lagi, binasalah dia hendaknya. Bagaimana ia berani mereka-reka, yakni tuduhan-tuduhan itu. Kemudian ia merenung dan memikirkan, yakni berkali-kali jalan-jalan mencaci Al-Quran, tetapi ia gagal. Setelah itu ia memasangkan mukanya serta ia bertambah masam berkerut. Kemudian ia berpaling, yakni dari kebenaran, dan berlaku sombong angkuh serta ia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dituntut serta dipelajari dari ahli-ahlinya. Ini tidak lain hanyalah kata-kata rekaan manusia. Surah Al-Mudassir ayat 11 hingga 25. Abu Lahab mengikuti setiap pergerakan Nabi SAW semasa musim haji dan memburuk-burukkan baginda. La tuti'u fa innahu sabi'un kazzab. Jangan ikut dia murtad daripada agamanya dan dia seorang pendusta. Walaupun begitu, usaha dakwah yang disampaikan oleh baginda SAW memberi kesan yang besar, sehingga kan ia menjadi bualan di serata pelusuk tanah Arab. Pelbagai usaha dilakukan oleh pihak Quraisy untuk menghalang dakwah Islam. Antara halangan yang dilakukan oleh pihak Quraisy, yang pertama, mengejek dan mendustakan ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ejekan keterlaluan daripada kaum Quraisy menyebabkan Nabi SAW tertekan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sesungguhnya kami mengetahui bahawa engkau merasa sempit dada dengan apa yang mereka katakan, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadikan dirimu dalam kalangan orang-orang yang sujud, dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang al-yakin, yakni sehingga engkau mati. Surah Al-Hijr ayat ke-97 hingga 99. Yang kedua, mencemarkan ajaran Islam dengan menyamakannya dengan kisah dongeng masyarakat terdahulu. Waqalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Mereka berkata, ia hanyalah dongeng orang terdahulu yang dibinta oleh Muhammad supaya dituliskan untuknya, kemudian dibacakan kepadanya pagi dan petang. Surah Al-Furqan ayat ke-5. Yang ketiga, menimbulkan keraguan terhadap Islam dan Nabi SAW. Ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Kenapa Rasul ini makan dan berjalan di pasar sama seperti manusia yang lain? Surah Al-Furqan ayat ke-7. Hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idza muzzaqtum kulla mumazzaq innakum lafi khalqin jadid aftara 'ala Allahi kadhiba am bihi jinnah. Maukah kami tunjukkan kepada kamu seorang lelaki yang memberitahukan kepada kamu apabila kamu telah hancur sehancur-hancurnya, setelah kamu mati, kamu akan dibangkitkan semula dalam bentuk kejadian yang baru. Adakah dia telah berdusta kepada Allah atau dia sebenarnya gila? Surah As-Sabat ayat ke-7 hingga ke-8. Kata mereka lagi, amautu summa ba'thun summa hashrun hadisun khurafah ya umma amrun. Adakah setelah mati kemudian dibangkitkan, kemudian akan dikumpulkan? Ini semua cerita khurafat, wahai ummu amrul. Yang keempat, mahala orang ramai mendengar Al-Quran, kerana mereka bimbang orang ramai akan terpengaruh. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun.
Orang-orang kafir berkata, janganlah kamu mendengar ayat-ayat Al-Quran ini dan tentanglah dia dengan nyanyian dan jeritan riuh rendah serta tepuk sorak agar kamu berjaya menewaskannya. Surah Fussilat ayat ke-26. An-Nadir bin Al-Haris meragu Nabi SAW. Dia akan menceritakan kisah-kisah dongeng raja-raja Parsi, Rustum dan Asfandia. Setiap kali Rasulullah SAW menyampaikan dakwah, ada kalanya dia membeli penyanyi wanita untuk menyanyi dengan tujuan mengganggu dakwah Nabi SAW. Turunlah ayat, wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Dalam kalangan manusia ada yang membeli hiburan yang melalaikan untuk menyesatkan manusia. Surah Luqman ayat ke-6. Yang kelima, memberi tawaran menang-menang. Mereka menawarkan diri untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala selama setahun dengan syarat Nabi SAW juga akan menyembah Tuhan-Tuhan sembahan mereka setahun selepas itu. Lalu turunlah ayat surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Surah Al-Kafirun ayat yang pertama hingga ke-6. Yang ke-6, mencabar baginda sallallahu alaihi wasallam mendatangkan mukjizat. Mereka meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam menukarkan bukit Safa menjadi emas. Pelbagai tuntutan dikemukakan. Tujuan mereka hanyalah untuk mempersenda baginda sallallahu alaihi wasallam sahaja. Firman-Nya, "Waqalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjiral anhar khilalaha tafjira aw tusqitas samaa kama za'amta 'alaina kisafan aw ta'tiya billahi wa malaikatihi qabila aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqa fis samaa walan nu'mina liruqiyyika hatta tunazzila 'alaina kitaban naqra'uhu qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasulah." Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu sehingga engkau memancarkan bagi kami mata air daripada ke bumi, atau engkau mempunyai kebun daripada pohon-pohon tamar dan anggur. Kemudian engkau mengalirkan air sungai-sungai daripada celahnya dengan air yang deras, atau engkau jatuhkan daripada langit berkeping-keping atas kami sebagaimana yang engkau dakwa, atau sehingga engkau bawakan Allah dan malaikat untuk kami saksikannya, atau engkau mempunyai sebuah rumah yang dibuat daripada emas, atau engkau naik ke langit, dan kami tidak akan percaya tentang kenaikan kamu ke langit itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab yang kami dapat membacanya. Katakanlah, wahai Muhammad, Maha suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul? Surah Al-Isra ayat ke-90 hingga 93. Yang ketujuh, meminta bantuan ahli kitab di Yathrib. Mereka pergi ke Yathrib menemui ahli kitab, bertanyakan tentang kebenaran dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi meminta akan ditanyakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Ashabul Kahfi, kisah Zulkarnain dan tentang roh. Akhirnya turunlah surah Al-Kahfi. Namun mereka tetap tidak beriman. Semoga bermanfaat hidup untuk memandaikan ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.